إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Fatihah sekali pada Tuan Pengarang dan penterjemahnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manaha lil-salikina biminhajil 'abidin wa akramahum bikaramihi wa faidhi rahmatihi bi ihya'in ulumiddin wa huma min 'aini syari'atil muhammadiyah wa tariqatil ahmadiyah wa man hallani min manahilil muttaqin wa awdaha mushkilatil kitabi wal ahadis an-nabawiyyah wa asaris salihin wa aqwalil ulama'ir rasikhin al-arifin. Wassalatu wassalamu ala al-qail ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israil wa hal fi ummatikum khabaran kahaza faqala la bal wala minal umamis sabiqin wa ala alihi wa ashabi nujumil hidayah ma syaraha syarihun haqiqata tariqatil khidmati rabbil alamin wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kalau kita lihat imla tulisan bismillah kan ba tu diisyarat kepada al-alif al-mahzufah. Asalnya adalah bismillah. Ya. Asalnya bismillah. Ba kemudian ismun. Bismillah. Jadi dipotong akan rumah alif tu dimasukkan ke pangkal ba. Dua sulus. Sebab apa isyaratun anil alif al-mahzufah diisyarat kepada alif yang dihazaf. Alif yang dibuang. Asalib bismillah. Ya. Sebab apa dibuang? Kesetistimal kerana banyak kegunaan dia. Ya, kita nak makan bismillah, nak buat kerja tu bismillah, maka diringankan, dia dihazafkan. Itulah bismillahirrahmanirrahim. Jadi kena beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muqtada mana hadis kullu amrin zibarin la yubda'u bihi bismillah fa huwa aqta. Setiap pekerjaan yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka pekerjaan itu terpotong dan tidak ada berkat. Maka dia mengikut hukum yang 5 lah. Kalau sekiranya benda wajib, maka wajib baca bismillah. Kalau benda itu haram, haram kita baca bismillah. Kalau makruh, makruh. Kalau sunat, sunat. Itulah. Kemudian Allah dipanggil ismul lizatil wajibal wujud. Zat, nama bagi zat yang wajib oleh adanya. Iaitulah
Allah. Itu khas pada sebutan dan khas pada nama dia. Adapun Ar-Rahman itu dipanggil lafaz dia adalah khas, adapun makna dia adalah umum. Ar-Rahim akas balik. Jadi kitab yang kita nak baca ni kitab Minhajul Abidin sebagai teks kita. Itu karangan yang terakhir oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu. Minhaj maknanya apa? Kurikulum bagi orang yang nak jadi abid, nak menyenaraikan diri dia sebagai hamba bagi Allah Subhanahu wa taala, maka dia kena melalui proses-proses ini supaya kita benar-benar menjadi hamba kepada Allah taala. Sekiranya diiktiraf kita sebagai hamba, bermakna kita telah berjaya menunaikan tuntutan hikmat Allah taala meletakkan kita di atas muka bumi. Bagaimana ayat yang masyhur, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab ni akan dibentangkan perkara yang besar yang telah untuk dilalui. Kalau kita lepas tuntutan 7 akabah, 7 akabat dalam apa yang telah disenaraikan dalam kitab ini, barulah insya-Allah dia ternama betul-betul masuk golongan abidin hakikatan. Dinamakan dia hamba Tuhan yang sebenarnya. Kalau belum, maknanya masih lagi belum sempurna maksudnya. Pada akabah yang besar ialah akabatul ilm, betul akabatul taubah, akabatul awaik, akabatul awarid, akabatul bawais, akabatul kawadih, dan akabatul syukur wal hamdi wa syukri. Tujuh itu kalau kita lepas, barulah benar-benar dia menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya belum lepas lagi, bagaimana kena cek lagi. Okey, menarik kita ialah letakkan yang pertama sekali ialah akabatul ilm. Dalam tajuk kita inilah akabah ilmu, ada akabah yang paling besar sekali. Dalam hadis Nabi banyak menyebut tentang kelebihan ilmu itu sendiri. InsyaAllah akan diterangkan di belakang juga lah ayat. Dan Nabi meletakkan bahawa ilmu sebagai imam. Al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu menjadi imam kepada amal dan amal itu tabi'. Maka bila kita sembahyang berjemaah, kita ada satu kaedah, innama ju'ilal imam liyu'tamma. Semua dijadikan imam ialah untuk diikut. Dijadikan imam untuk diikut. Jangan kita potong imam. Potong imam rukun fi'li, satu potong rukun makruh. Kalau kita potong 2 rukun fi'li, batal sembahyang kita. Itu maknanya. Begitulah antara kedudukan ilmu dengan amal. Ilmu dilantik, diberi kedudukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam. Adapun amal adalah makmumnya. Maknanya amalan tidak boleh potong ilmu. Dia nak beramal apa bentuk sekalipun mesti dengan mana panduan daripada ilmu. Kalau tak ada panduan ilmu, maka amal dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam hadis Nabi menyebut, apabila seorang bersembahyang dalam keadaan dia mencacatkan sembahyang, bila dia nak bersalam ke Rasulullah SAW, suruh dia sembahyang balik. Kum fasalli fa innaka lam tusalli au kama qala. Bangun sembahyang balik, kamu tak sembahyang lagi, kata Rasulullah SAW. Dia bangun kata begitu juga, kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun sembahyang, kamu tak sembahyang lagi. Akhir dia surrenderlah. Sekadar ini yang kami tahu ya Rasulullah. Dalam hadis yang panjang Bukhari, ada dari Muslim, pada hadis musi'us salah, sebab menceritakan arkanus salah, rukun sembahyang secara panjang dalam hadis.
Ini menandakan bahawasanya bila tidak dibina amal dengan ilmu, maka amal itu ditolak. Oleh kerana itulah Syekh Ibn Ruslan Ad-Dimishqan menyatakan faqullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap amal yang tidak dipandu dengan ilmu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, tiap-tiap mereka yang beramal dengan tanpa ilmu, maka amaluhu mardud, amal ditolak, la tuqbalu, tak diterima. Satu. Dan begitu adalah hadis yang lain, janjian yang besar diberikan oleh Allah SWT tentang kelebihan ilmu, dan itu dalam hadis-hadis Nabi. Maka setengah daripada ilmu yang terutama yang kita kena belajar ialah ilmu tasawuf. Kitab ini membincangkan ilmu sufi atau ilmu tasawuf, ilmu untuk membersihkan tempat tilik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nak membentuk diri sebagai hamba yang sebenarnya kepada Allah Ta'ala. Sebab kejayaan manusia dunia dan akhirat apabila dia boleh membentuk diri dia benar-benar menjadi hamba Tuhan, maka berjayalah dia. Gagal dia membentuk diri dia sebagai hamba Allah Ta'ala, maka gagallah dia dalam kehidupan dia. Ya. Jadi berjaya atau tidak seorang dalam kehidupan adalah dia duduk di situ. Iaitulah berjaya tak dia membentuk diri dia sebagai hamba bagi Allah Ta'ala. Sebab itu dalam kitab ini khas karangan akhir dari Imam Ghazali dan bentuk supaya kita dapat membentuk diri kita menjadi hamba yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillahillazi manahalis salikina biminhajil abidin. Jadi kata Imam Ghazali ni, aku mulai menterjemahkan, ni kata Syekh Daud ni, aku mulai menterjemahkan kitab ini dengan nama Allah Ta'ala, Tuhan yang amat murah, ya, bagi segala hambanya di dalam dunia. Itu mana Ar-Rahman, ya, Al-Mun'im bijalailin ni'am. Tuhan memberikan nikmat-nikmat yang kasar ni, yang pada Tuhan tidak ada nilaian, ya. Sebab tu dia punya makna umum. Tuhan beri sama ada orang tu beriman atau tidak, sama ada di Islam atau tidak, sama ada dia taat atau dia orang asi menderhaka Tuhan, semua Tuhan beri. Sebab apa Tuhan beri? Sebab dunia tidak ada nilaian di sisi Allah Ta'ala, ya. Tidak ada kita jumpa nas daripada Quran, hadis-hadis sahih menceritakan dunia ni hebat, tak ada, ya. Tuan-tuan boleh cari dan memang tak ada. Baliknya dia diceritakan, oh dunia ni mata'un qalil, samanan qalila dan seumpamanya. Jadi kalau kita lihat dunia ni besar, maka ketika itu pandangan kita telah silap, ya. Betul Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an apabila melihat murid-murid dia yang belajar dengan dia tu agak diganggu pemikiran mereka. Biasalah tu kan. Balik kampung tengok sahabat-sahabat seumur dengan dia dah mula mendapat dunia. Kan, kalau kita balik, oh sahabat ada motor, dah ada kereta, kan. Kita ni balik duduk kepit kitab lagi. Maka kata Imam Syafi'i, kata apa? Wa'aqmin absarakum, kau kejamkanlah mata kau itu. Fa innal ilma khairul mawahib, ilmu yang kau cari itu lebih besar kurniaan Allah Ta'ala. Ya. Sebab itulah Imam Syafi'i meletakkan darajat orang yang tidak berilmu ni sama macam jasad yang tidak bernyawa. Kalau binatang kita panggil bangkai, ya. Man fata ta'limal ilmi waqta syababi fakabbir alaihi arba'an li wafati. Wallahi hayatul bil ilmi wat tuqa iza lam yakuna la'tibari zati. Imam Syafi'i menyebut bahawasanya man fata ta'limal ilmi waqta syababi, barang siapa yang luput menimba ilmu Allah Ta'ala, ya, masa waktu mudanya, waktu hidup dia ni dia luput, maka fakabbir alaihi arba'an li wafatih, engkau takbirkan dia 4 takbir kerana matinya. Jadi taraf dan standard orang tak ada ilmu, dia mengosongkan jiwa dia dengan tidak ada ilmu Allah Ta'ala, dalam batin hati dia tak ada nur ilmu, maka taraf dia macam bangkai yang tak ada guna. Berat tak berat, ya. Tak ada ilmu, kosong, ibarat jasad tidak ada roh. Macam orang mati kan, kalau tolak ke kanan lagi, kanan kita pusing ke kiri, dia pergi kiri, ya, kita dudukkan dia duduk, kalau kita tonggeng dia boleh, kita tonggeng dia tak boleh melawan. Sebab apa? Tidak ada roh. Begitulah maknanya orang yang kosong
jiwa dia tadi daripada cahaya ilmu Allah Ta'ala, maka jadi begitulah. Datang pengaruh sana, dia ikut sini. Datang pengaruh sini, dia ikut sini. Ya, dia tidak ada pegangan yang kukuh mungkin. Itu bahayanya bila tidak disinari. Maknanya batin hati tadi dengan ilmu pengetahuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita syukur kepada Ta'ala bila Tuhan pilih. Ini bukan pandai kita kan, semua tahsis iradat Allah Ta'ala. Tuhan yang memilih seorang hamba tadi menjadi golongan ahli ilm, ialah satu kurniaan yang besar. Maka bila orang kurnia besar, kita kena jaga. Bila orang beri kita satu kurniaan besar, hadiah besar, letak betul-betul, jaga baik-baik. Jangan pergi buang baling-baling tepi jalan. Nanti orang tarik, dia tak bagi lagi, habis. Ya, begitulah. Ilmu dua ni permata. Al-ilmu wal-amal wa huma jauharan la ajlihi ma tara li ajli lima tara tasnifal musannifin ila akhir. Kata Imam Ghazali bahawasanya ilmu dan amal ni dua permata. Ya, kerana kedua itulah, kalau kamu lihat karangan ulama-ulama mengarang beribu-ribu kitab, ya, pesanan daripada mereka dengan sebab dua perkara lah, al-ilmu wal ibadah. Dia dua permata. Dan tidak ada yang menolak permata melainkan orang yang tidak berakal. Yang tak berakal dia akan nolak permata. Permata zamrud satu. Permata apa? Delima satu. Satu ni harga 150,000. Yang ni pun 150,000. 300,000 harga dia. Kita pergi gaul dengan apa, jagung, kita bagi ayam makan. Tengok ayam makan mana dia. Dia makan jagung, dia tak ambil permata tu. Kalau dia ambil permata tu, dia jual, dia boleh beli jagung lebih daripada Singapura daripada disusun. 7 keturunan dia makan tak habis. Tapi kerana dia tak kenal binatang, dia tak ada akal. Dia pilih jagung juga, permata yang mahal dia tak kenal. Itulah manusia apabila dia tak kenal dua permata, kata Imam Ghazali, al-ilmu wal ibadah. Ilmu dan ibadat adalah dua permata yang Tuhan letakkan atas dunia. Maka siapa yang dapat, dia telah mengambil satu pengambilan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu kita banyak syukur, ya. Nikmat Allah Ta'ala buka kita belajar ni, dapat ilmu, nikmat paling besar, ya. Sebab wajib syukur. Dari syukur tu pengikat. Iqaluha ila syukur. Pengikat nikmat jadi ialah bersyukur kepada Ta'ala. Rasa lega, rasa sentosa, rasa sedap, ya, nikmat, terima kasih banyak, syukur ke Tuhan sebab Tuhan berikan. Kita akan kurniaan dua permata yang besar. Habis. Dengan nikmat nama Atara yang amat pemurah lagi segala hamba-Nya. Ya, di dalam dunia ni. Sebab tu Tuhan lambat habis. Ya. Sebab tu banyak dalam ayat-ayat Quran memberi peringatan kepada kita, jangan kita apa, jeling sangat. Tentang apa yang dapat oleh orang kafir ni. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil, Tuhan kata. Ya, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sekiranya menipu daya kamu oleh takallub, berpergi marinya orang kafir sana bawa dagangan dia. Kalau sekarang dari segi apa? Kekayaan ekonomi semua bukan. Jangan kamu terpengaruh. Itu semua mata'un qalil, mata benda yang sedikit. Bila Ta'ala kata tu sedikit, kita pandang besar, bermakna pandangan kita sudah lagi jauh. Dah rosak mungkin. Pokok sebatang kita nampak 4. Makna pandangan dia dah rosak. Quran kata sedikit, kita nampak banyak. Itu sah dah tu, dah rosak. Kena cek balik. Habis. Bagi segala hamba ni dunia. Lagi pula amat kasih sayang. Yang terjemah mana Ar-Rahim. Bagi segala hambanya yang mukmin dalam negeri akhirat. Ya, negeri akhirat itu khusus. Tuhan berikan nikmat yang hebat. Al-Mun'im bidaqaiqiha. Segala yang daqaik, yang nilai dia mahal, terletakkan di akhirat. Bermula segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang memberikan bagi hambanya yang salikin, yang salik. Dengan kita apa? Minhajul Abidin. Allazi manahalis salikin. Tuhan kurniakan bagi orang salik. Salik apa? Jamak daripada kalimat salikun. Salikin, salik. Salaka yasluku suluk. Tuhan ada suluk.
Suluk tu ambil kalimah apa? Madi dia. Salaka. Yasluku suluk. Mana perjalanan. Seorang dia panggil salik. Bila ramai dia panggil salikin. Apa yang nak dijalankan? Kaki. Ya, dia nak jalankan kaki. Bukan. Kalau kaki ayam itik lagi laju pada kita. Kita dah tua ni, kena jantung pula. Kejar ayam tak silap, kita jalan dulu. Bukan bukan kaki nak dijalankan. Nak dijalankan dalam tu. Ya. Jalankan ialah hakikat insan, diri manusia dalam tu. Apa dia? Rohani itu. Yang berbagai-bagai nama diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengikut martabat dan makam. Waktu lapas pertama, hati itu dinamakan sadar, sadrun. Dan Al-Quran sebut afaman syaraha sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbi. Tidakkah mereka yang Tuhan dah bukakan cahaya hati dengan Islam, dia berada dalam nur Tuhannya. Ya. Bermakna apabila seruan Islam disampaikan oleh Rasulullah SAW, kita lihat dalam sirah kan, ada yang menerima, ada yang sebalik. Yang menganjal tu maknanya tak masuk. Sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mana tu ditendang. Dia kat sadar dia tendang boleh, tak boleh masuk. Kalau dia boleh masuk aja, macam kita sekarang, maknanya lapisan pancaran seruan Islam tu sampai, dia masuk ke dalam. Sebab tu kita beriman. Kalau tuan blok depan ni tak boleh masuk. Ya, walaupun ahli fikir cerdik, tapi tuan tak beri, dia tak akan dapat tuan. Itu nikmat iman yang besar. Tuan berikan kurniaan dia. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Itu maknanya Allah Taala yang mentahbibkan, dia beri dan dia beri rasa cinta pada iman. Itu kurnia Tuhan. Kalau tuan tak nak beri, dia blok habis sawa'un. Ya, alaihim. Sama je bagi mereka kita beri apa pun tak, dia tak masuk. Sebab orang pada ceramah, dia tutup awal kali. Dia kembali pada hakikat awal lagi, nak buka mukadimah ceramah, lalu orang baca kan. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadilah. Habis. Siapa yang Tuhan beri petunjuk, dapatlah. Siapa tak ada, tak adalah. Kita ni sekadar asbab dia. Alaina bil qiraah wa 'ala Allah bil futuh. Kita beri sampai, yang buka dia bukan kita. Ya. Sebab hidayah tu ada dua, satu hidayatul tariq, satu hidayatul muwassilah. Hidayatul tariq itu ada pada nabi-nabi, rasul-rasul, para pengganti dia, para ulama dan sebagainya. Hidayah menunjuk jalan. Jalan ni betul, jalan ni sebalik. Adapun hidayatul muwassilah, yang menyampaikan sampai masuk iman dalam dada, itu milik Tuhan saja. Hak Allah Ta'ala. Dia masuk, masuk. Dia tak bagi, tak ada lah tuan-tuan. Ya. Itu sebab Rasul sekalipun tak ada, maknanya mempunyai kuasa untuk memasukkan iman dalam batin hati seorang. Kalau ada, habis dah orang semua iman. Sebab Rasul sangat sayang kepada umat dia. Bahawa Allah letakkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau tidak boleh memberi hidayat kepada orang yang kamu kasih, ya Muhammad. Allah Ta'ala sajalah yang membuka ni, ya, yang berikan pada orang liman yasha, orang yang dikehendaki. Habis tu. Kemudian kita ada 3 martabat. Pertama dipanggil murid, yang kedua salik, yang ketiga wasil. Ya, itu dalam perjalanan ahli tasawuf, jalan hakikat atau perjalanan arif billah. Dia ada 3 tu. Pertama, orang bila ada iradah, kesedaran yang tuan jumpa, dia ada iradah untuk menjadi hamba kepada Allah, nak mendekatkan diri pada Allah, dan itulah jalan sebenar. Ya, kesedaran awal tuan jumpa dalam batin hati dia tadi. Ya, maka ada iradat dia untuk makna berjalan ke hadrat Tuhan. Itu dia panggil murid. Ya, maka murid ada 3 bagi. Satu, murid dunia ni tak boleh pakai. Ya, murid dunia, kepala otak dia siang malam pagi petang dunia tak habis-habis. Ya, yang penuh dengan sifat ni orang kafir lah. Kan? Dia tak ada fikir lain, dia kerja makan. Tuan-tuan tanya dia, "Lu kerja mu apa?" "Mu makan lah," dia. "Lu makan mu apa?" "Makan mu kerja lah." Makan mu kerja mu makan. Habis terus. Orang ni harus sifat ke dia macam binatang kaki 4. Yaquluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Ya. Yaqulun, mereka makan, wa yatamatta'u, mereka berseronok-seronok, kama ta'kulul an'am, macam binatang kaki 4. An'am ni binatang ternakan kaki 4. Yang besar unta, lembu, kambing, biri, taraf dia macam tu. Itu tak ada harga dan nilaian di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua, muridul akhirah.
Ini ada sikit nilaian dia. Muridul akhirah, dia menaki akan apa yang dijanjikan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada al-jannah, syurga dan seumpama nikmat di sana. Walau macam mana pun syurga adalah makhluk Tuhan lagi. Yang paling tinggi dia nak ialah muridullah. Muridullah, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Kita nak apa? Keridaan Tuhan saja. Mana kita kata bahawasanya yang paling tinggi, sebab ikhlas adalah ikhlas peringkat pertama, dia buat ibadat nak syurga. Itu peringkat bawah. Yang kedua, ibadat dia nak melarikan daripada iqab, siksaan neraka. Yang ketiga paling tinggi, dia tak pandang dua tu. Dia pandang satu je. Itulah mencari redha Tuhan. Mana dalil dia? Waridwanum minallahi akbar. Keridaan dari Allah tu paling besar, lebih besar daripada masuk syurga, lebih besar daripada terhindar azab neraka. Rabi'atul Andawiyah kata, kalau sekiranya aku ibadat nakkan syurga engkau, ya Allah, engkau baling aku dalam neraka. Bakti ibadat semua ujung dia apa? Lillah, usalli lillah, nawaitu samagadin lillah. Tak ada kata lil jannatul firdaus, tak ada. Semua mencari keredaan, sebab dia dapat redha dia, segala-galanya dapat. Itu makna, itu yang paling besar kan. Maka untuk dapat keredaan dia, tak ada maksud mana kena bersih lah. Kena bersih. Maka pembersihan dia 3 berlaku. Sama ada pun dari segi akidah, dari segi amalan, dan segi qasad dan tujuan hala tuju kita. Betul dalam hadis Nabi kata, al-islamun nazif wa tanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Islam ialah agama yang bersih. Maka naklah kamu melakukan pembersihan. Tidak dibenar ke syurga melainkan orang yang bersih. Bersih akidah itu urusan ilmu usuluddin, ilmu tauhid nama dia, fiqhul akbar, macam-macam nama dia. Dan bersihkan amalan kita biar betul dengan perjalanan Rasulullah SAW. Macam Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Musmayang macam mana kau tengok aku semayang. Kan? Jadi kita tak tengok Nabi semayang, kita tak pernah tengok wajah Rasulullah. Kalau dapat mimpi pun dah baik. Kadang mimpi pun tak pernah Rasulullah. Mimpi kena kejar rimau. Jadi maknanya apa? Macam mana kita nak tengok, kita nak sembahyang, kita tak tengok. Sebab tu ulama takwilkan makna dia. Sallu kama ra'aitumuni, bermakna sallu kama alimtumuni. Kamu sembahyang macam mana kamu lihat, ai kama alimtumuni. Macam mana engkau ketahui aku sembahyang. Dia kita ketahui di mana? Daripada riwayat yang sahih daripada ulama hadis yang menghuraikan dia. Sebab tu Imam Syafi'i kata, iza sahal hadis bahwa mazhabi, iza ra'ayna sahibi bidhi yamshi ala ma qabiltu. Bila hadis tu hadis sahih, itulah mazhabku. Kalau ada ahli bid'ah berjalan tahi, aku tendang, aku tak pakai, kata Imam Syafi'i. Menandakan mazhab Imam Syafi'i dibina atas hadis yang sahih. Tak ada sebab kita tak nak pakai mazhab. Itu orang gila, orang gila. Kita nak pakai mazhab, kita pakai, kita ikut Rasulullah. Wah, macam kau seorang ikut Rasulullah. Siapa lebih memahami kalam Rasulullah, kau ke Imam Syafi'i? Buat malu dan habis. Adapun ilmu tasawuf, dia membersihkan paling besar sekali apa? Tempat tilik Allah Ta'ala. Jasad luar sangkar kita ni tempat tilik orang. Orang ukur tu kat luar, lawa dia comel, tu ukur luar je, tu semua akan masuk liang lahat jadi bangkai besok. Yang dijaga macam-macam soleh apa semua, dia tu cantik tak cantik, masuk dalam kubur seminggu seorang tak nak dekat, bangkai yang busuk. Yang kita nak soleh dalam tu, rohani, hakikat diri kita sebenarnya, ruh yang nurani, dia tu yang kita nak jaga. Dia ni kekal, Allah Ta'ala kekalkan dia. Dia ada awal tapi dia tak ada akhir. Awal sebab dia makhluk, Tuhan jadikan dia. Kemudian Tuhan kekalkan dia. Dialah yang mendapat nikmat, dialah yang merasa segala-galanya. Yang bercakap ni pun dia juga. Yang bercakap tu dia, yang mendengar semua dia lah. Kalau Tuhan cabut dia pisah dia berjasad, maka qalu inna lillahi. Jasad dia pun tengang. Bila dia keluar, jasad tengang, tak boleh buat apa dah. Jadi macam apa? Batang kayu yang buruk tunggu dibakar. Maknanya akan disumbat oleh nahat. Maka kita nak jaga itu. Orang yang cerdik, orang yang menjaga ruhani tempat tidur Ta'ala. Orang yang bodoh, dia menjaga luaran, sangkar luaran. So
Sahabat saya ada seorang dia main burung merbuk ni. Dia beli sangkau je 3-4 ribu. Burung di dalam tu 40 ribu. 10 kali ganda kata. Burung ni 40 ribu, 50 ribu. Burung titik dia. Burung merbuk Thailand kan. Mahal tu. Kalau dia bertanding menang kan, melambung harga 100 ribu ekor, 100 ribu harga seekor. Nak cerita buat misal dia apa? Burung harga mahal. Dia tak bagi makan, dia tak bagi minum, seminggu burung tu pun tertonggeng mati. Dia asyik bela sangkau je. Dia resik sangkau, dia polish sangkau, berkilat-kilat cantik sangkau. Burung dalam mampus ni. Itulah kerja dia. Cerdik tak cerdik? Bodoh lah tu panggil. Dia jaga sangkau. Ni sangkau dia jaga luar. Kami dia layan lagi. Oi, pantang sakit sikit, bergambat jumpa doktor. Sebab apa? Takut mati. Sebab bila mati, luput nikmat duniawi. Dia tak tahu yang dalam tu kalau mati, luput nikmat ukhrawi. Itu lagi besar. Ya. Maka nak besarkan dalam, ini dia. Dalam ni, ilmu tasawuf, dia fokus dia untuk membersihkan dalaman. Jadi bila akidah dia bersih, amalan dia bersih, dan dalam dia bersih, maka layaklah dia untuk menapakkan kaki di dalam riyadul jannah, taman syurga ta'ala. Fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Wa akramahum bi karamihim wa faidil rahmati bi ihya'il mulimuddin, dan dimuliakan mereka itu dengan anugerahnya dan limpah rahmat Allah Ta'ala dengan Ihya Ulumuddin. Masya Allah, ini kitab induk terbesar bagi Imam Al-Ghazali. Sampai ada ulama-ulama besar mengatakan bahawasanya kalau kitab Ihya ni orang kafir baca daripada awal satu sampai akhir dengan dia faham, dan saya masuk Islam ni. Ya, hebat kitab Ihya anda ni. Ni ada pula hontam Ihya. Ya, ada suruh bakau pun ada. La ilaha illallah. Lepas tu orang tanya dia tak mengaku. Tu budak utara macam nama mazhab pun nama. Ya. Semua tak gentleman. Orang tanya tak mengaku. Bila orang buka kaset dengar dia senyap. Ni suara siapa ni ustaz? Tu senyap. Kitab Imam Ghazali kau suruh bakau pada biol. Imam Ghazali kata siapa membaca kitabku maka rohani ku akan berserta dengan dia. Ya, ke makam Imam Ghazali tinggi tuan-tuan ni. Allah. Waktu dia tengok dalam Ihya kan. Hadis-hadis kata hadis Taim itu nombor 3 kan. Susunan Imam Ghazali, hadis Taim itu nombor 3. Bacalah kepala tajuk apa dalam kitab Ihya, semua Quran nas dia. Kemudian hadis sahih. Kemudian bawah boleh letakkan hadis-hadis Taim, itu tak ada masalah. Ya, hadis bila ada sokongan pula daripada Taim dia naik hasan di ghairi kan, pembayar sangat. Tu pun tak reti. Sebab perut dia tak baik. Dia pergi bawah pokok tu, cadang dia nak cari buah busuk. Kan, nak cari buah busuk. Padahal buah yang cantik tu, yang banyak, beratur-ratur, cantik-cantik. Dan dia tak pandang, dia pandang cari yang busuk. Itu pegangai Wahabi. Ni bersepah ni, Pak Wahab punya anak urit. Macam-macam begini kan. Dan dimuliakan mereka itu dengan anugerahnya dan limpah rahmat dengan Ihya Ulumuddin. Di belakang ni akan diceritakan, ya. Ibnu Harazim dia sendiri dengan keikhlasan hati dia. Dia komen kitab Ihya macam itulah, dia kata ada hadis-hadis yang macam ni hadis-hadis, ya. Maudhu'lah, ada hadis adhaf lah, macam-macam. Malam tu ada mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Imam Ghazali. Jadi dalam mimpi itu dia sendiri buat pengakuan dengan dalil yang ada pada tubuh badan dia sendiri. Iaitu dia komen dia kitab Ihya malam tu mimpi. Iaitu Imam Ghazali menyatakan, memberikan karangan dia kepada Rasulullah SAW. Setelah semak, Rasulullah kata ini adalah karangan yang amat baik. Rasulullah puji. Kemudian berikan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, semua mentasdikkan. Oleh kerana ni baik, ini Ibnu Harzin telah tuduh saya, kata Imam Ghazali. Dia kata kitab saya macam-macam. Akan ambil had tuduhan. Siapa tukang pukul? Sayyidina Umar. Ya, baru pukul 5 kali je dah Imam Ghazali kata tak pula, saya maafkan. Ya. Dia yang kena pukul ni bangun dia tidur berbekas 5 jalur belakang. Berbekas. Dia punya bisu dia tak tahan sakit. Dia berselawat kepada Rasulullah SAW, minta ampun semua kan.
Malam dia tidur jumpa balik mimpi Rasulullah SAW. Rasulullah sapu belakang dia. Ya, dan hilang bisa tapi kesan sampai mati dia. Berjalur 5 jalur. Ya, 5 jalur dia terjadi. Itu keikhlasan pengakuan di sini. Jangan takutlah mazhar nak kena sesang anggotan tak tahu sebab mana. So lancang mulut sesang anggotan boleh tahu so. Kurang ajar orang ni. Itu di antara kehebatan Imam Ghazali ya, karamat dia usahakan. Dia 6 hari dia mencecah darajat Qutubul Aqtab. Ya, Imam Ghazali ni dia berguru dengan sanad yang kelima daripada sanad Naqsyabandi Al-Khalidiyah. Dia berguru kepada siapa? Syekh Abu Ali Al-Farmadi. Kerja dia tukang kasut tepi jalan dia. Ya. Imam Ghazali ni alim fiqh besar kan. Kitab dalam sanad Imam Syafi'i dia ada basit, wajid, wajiz. 3 kitab besar. Ada dalam sanad rangkaian Imam Syafi'i. Jadi satu hari cerita ringkas yang sudah masyhur cerita ni kan. Apabila dia membahas darah ya, istihadah. Bila perempuan datang darah akan straight sebulan, maka dia akan bagi 2, satu mumayyizah, satu mu'tadah. Ya, kalau dia mumayyizah senang sikit. Ya, darah dia datang sebulan. Darah dia datang ialah 10 hari hitam, 20 hari merah. Ya. 10 hari hitam, 20 hari merah. Berapa hari dia kena qada sembahyang? Tak apalah, tuan-tuan tak ada hit, tak payah jawab. Ya, jawab dia kena jawab 5 hari dia kena qada sembahyang. Sebab sebanyak-banyak hit berapa? 15 hari 15 malam. Sekarang bila berlaku darah qawi hitam, darah merah tu darah yang taif. Yang taif tu bukan hit. Jadi yang hit sebenarnya ialah 10 hari. Jadi 16 dia dah kena sembahyang. Jadi 5 tu dia tinggalkan sembahyang tu. Maka kena qada balik. Ya, sebab perempuan semata-mata datang dia darah dia kena stop. Dia datang dia darah dia kena stop. Katakan pukul 8 pagi dia datang darah, dia kena tak boleh zuhur ada lagi tak sembahyang, asar tak boleh, maghrib tak boleh, isyak pun tak boleh lagi. Lepas isyak dia berhenti. Dia tak sampai 8 pagi. Terus jawab dia kena qada sembahyang bila itu. Ya, zuhur, asar, maghrib, isyak yang ditinggal. Sebab bila datang darah dia tak sembahyang, takut darah tu akan jadi benar-benar darah haid. Tapi bila tak jadi haid, bermakna dia kena qada sembahyang. Itu kaedah dia. Ya. Begitu juga kalau semata-mata berhenti. Dia datang haid 2 hari, pop berhenti. Bila berhenti dia terkering, dia kena mandi. Dia sembahyang. 3 waktu dia sembahyang balik, datang balik darah tu balik. Maka tengah tu ada khilaf ulama. Ya, ada kaul sahbi, ada kaul lakti, itu dalam fiqh gitu. Ya, sebab Mekah banyak dia orang Saudi dia pakai kaul sahbi, dia pakai kaul lakti, pungut. Yang mana nakak dikit suci. Ya, itu dalam fiqh kita bahas panjang lah. Jadi nak ceritakan sini, bila darah macam tu okeylah kan. Darah kuat dengan daif. Yang qawi haid, yang daif itu istihadah. Satu lagi masalah dia datang darah straight. 1 bulan 1 warna je, merah atau hitam semua. Macam ni nak buat macam mana tak boleh tamyiz. Perempuan tu bukan mumayyizah. Jadi dia kembali pada adat, dia panggil muqtadah. Adat dia bulan lepas tanya dia berapa hari haid dia. Kalau dia ingat awal bulan 7 hari, bermakna dia kena qada sembahyang dia 8 hari. Mana tu yang haid? Mana dia ada ingat. Sekarang problem dia darah dia tak boleh beza, kemudian dia tak ingat. Dia tak ingat nak letak mana ni. Dia tak ingat, Imam Ghazali tengah ijtihad hukum. Ya, dalam masalah ibadat macam mana nak letak, dalam masalah talazus macam mana nak letak. Masuk waktu sembahyang. Bila masuk sembahyang, anak murid pergi ibu belakang ni. Ya. Imam Ghazali sembahyang, dalam sembahyang dia main benda tu. Dia nampak ijtihad tak kan. Adik dia Imam Ahmad belakang, dia suluh belakang, penuh darah belakang abang aku ni kata. Badan dia ulama fiqh, pakaian dia bersih, smart kan. Ya, Imam Ahmad tengok tembus tuan. Dalam hadis kata ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takut kamu akan firasat mukmin yang kamil ni. Sebab dia tendung tembus tuan dengan nur Allah Taala. Bila Imam Ahmad mufarakah, Imam Ghazali dia pandai, dia tak marah kan. Orang dah besar kan nak bergaduh. Dia report ke mak dia. Kenapa Ahmad tak ikut? Malu saya mak kan. Ya, ibunda kenapa adik tak ikut? Mak dia panggil Ahmad.
Dia tanya, kenapa kau tak ikut abang kau? Malulah dia kan. Nak murid ibu kau tak ikut, kau parakah. Macam mana nak ikut ya ibunda, belakang abang penuh darah, dia kata. Imam Ghazali kata, mana guru kau? Dia kata, mana guru kau? Imam Ghazali tahu lah ni. Ini bukan calon-calon orang, adik aku ni tembus dia tengok. Ya. Akhirnya ringkas cerita, jumpalah tukang jahit kasut tepi jalan ni, dan ya, Imam Ghazali punya tukang jahit kasut tepi jalan ni. Ringkas cerita itulah. Kata Syekh Abu Ali Al-Farmadi, macam mana aku nak ajar kau ulama besar dah, mengarang kitab besar-besar kan. Cuma satu je lah, kalau kau nak sampai, nak masuk golongan wasilina ilallah, kau nak sampai ke Tuhan, kau kena buang makhluk daripada hati kamu. Ya, makhluk bila ada dalam hati kamu, kau memandang dia, hijab besar kamu dengan Tuhan. Imanu mar la yakunu mutakammila hatta yarana naskal ibil musilah. Itu dalam Hidayatul Azkiya. Dia mengaji kitab ni pun sebelum subuh pondok kan. Sekarang kita ada masa sebelum subuh. Sebelum subuh tuan baca kitab. Iman sesuatu la yakunu mutakammila, takkan sempurna hatta yarana nas, sehingga dia tengok manusia semua ni kal ibil musila, macam unta yang dimisalkan. Macam unta kan. Boleh. Kalau kita tengok orang terasa lain, orang kaya tengok rasa lain, orang miskin rasa tak pakai hari tu. Itu iman dia tak boleh pakai kan. Ya, dia tengok orang ni rasa lain. Dia tengok manusia sama daripada hak mana? Manusia sebagai mazhar je. Mahalu zuhur, tempat cermin memandang kewujudan dan kebesaran Tuhan. Jangan lebih daripada itu. Kau pandang lebih aja habis. Rabi'atul Adawiyah kata, kalau iman kamu nak sempurna, sehingga tak sempurna, sehingga kau tengok emas dengan batu sama je. Sama lah makna tu. Emas besar tu 3 kilo, batu pun besar tu 3 kilo. Kita tengok sama je. Boleh kan tak? Boleh share, tapi tangan ambil emas. Ini sekilo 80,000, 3 kilo buat 100,000 ni kan. Ada panjang akal dia. Panjang dia punya story ni kan, karangan dia. Kau kena tengok makhluk ni sama je. Dan selagi ada mana unsur nafsani, unsur nafsu ada dalam fikiran kamu, dan unsur nafsu ni kotor, najis, dia tak akan layak untuk masuk hadrat Allah Ta'ala. Ya. Jadi Imam Ghazali pun, guru dia kata, besok datang, kau buang pakai baju kau besar-besar kan, baju abaa besar kan, pakaian ulama. Sebab sana memang dia buang gitu. Ulama besar sebab nak rojok senang kan, tengok mana jubah besar tu, tu senang rojok. Kita jubah besar sebab perut besar, bukan ilmu ada pun. Jadi bila datang tempat kedai dia tepi jalan kan, buka baju semua. Kalau kita pakai singlet gantung je lah kan. Dengar tengah orang ramai ni, kau siram air. Oh, macam mana tu punya malu kalau kita fikir 20 kali. Kalau nak sampai buat, sampai Imam Ghazali dia tak ada rasa ke dah. Dia tengok orang macam tunggul dia kan. Lepas tu dia bai'ah kan, pum, 6 hari dan pum, dia ajak kutubul aktab dan masya-Allah. Sekejap sebab dia persiapan dah ada kan, ilmu dah ada, semua dah siap, sehingga nak solek je kan. Nak solek je. Ilmu fiqh ni ibarat kita buat kursi atau meja tapi tak polish. Dah ada, tak polish lagi. Ilmu sufi dia polish. Datang polish. Bila polish, pum, naik harga dia kan. Batu permata 100,000 lebih, kita gaul dengan tanah, cempak tepi jalan, seorang tak nak ambil. Ni batu apa ni kan? Dia mahal tu. Tapi apa, kita tak jaga dia. Sekarang gigi polis. Dia pam, naik air dia, cahaya naik, gewang dia pun semua, pum, naik harga dia balik 100,000 lebih litan. Begitu dalam batin kita ni. Hakikat diri kita ni, kata ulama, permata dimisalkan dengan nama permata bilaurin nama dia. Di tanah Arab ada satu permata dipanggil permata bilaurin. Harga dia 100,000 dan bila kita gilap dia memancar je, naiklah martabat dia. Begitulah semua ni ada kat kita ni. Ya, insan yang nurani, bila kita jaga dia betul-betul, Tuhan pancarkan sekejap je naik. Ya, martabat arifin billah. Dia arif dengan Allah Taala, kedudukan dia dah lain lah. Pandangan dia dah lain, cara dia pun dah lain. Jasad dia sama makhluk, tapi hati dia sentiasa bersedap, berlazat dengan Tuhannya. Ya, itu dia. Allah Karim. Itulah kedudukan tinggi Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali qaddasallahu sirrah. Allah. Ada 3 golongan tuan ni. Salik, murid,
salik dia berjalan. Bila dia panggil salik dalam istilah arifin, bila dia cari guru, dia bai'ah akan amalan tariqah yang sampai sanad kepada Rasulullah SAW. Lepas tu dalam kitab ni, kitab Ihya ada. Talabu syekh wajibun ala kulli murid walau kana min akabir ulama. Berdasarkan pada diri Imam Ghazali sendiri. Yang kita ceritakan tadi, dia tahulah bahawa mencari akan guru yang mursyid, yang boleh memimpin rohani kamu, dia kata wajibun menjadi kemestian. Walau kana min akabiril ulama, walaupun terbesar daripada ulama fiqh, 3 mazhab, 6 mazhab dia alim, tapi nak jalan rohani, dia kena cari doktor pakar lain. Ya, sebab tu tuan guru Haji Daud Bukit Abal, ya, dia mengaji, dia belajarlah 40 tahun. Dia alim 7 mazhab. Apa kalam akhir dia kata? Aku dapat mutiara kelazatan dengan Allah ni dalam perjalanan tariqah dia. Ya, jalan lain tak dapat, dan yang lain kita sama beramal untuk bersihkan luar. Ya, sedangkan pandangan Tuhan bukan kat luar saja, last sekali dalam. Bersih sidik dengan Tuhan diangkat. Kalau luar cantik, dalam karat dia tak layan. Ya, sebab kena tengok duduk dalam kena bersih. Innallaha la yanzur ila suwarikum walakinnallaha yanzur ila ma fi qalbikum. Allah tak hanya tengok kepada luaran kita saja, dia tengok sampai dalam. Ya, sidik atau tidak hati kita dengan Tuhan. Ada mahabbah atau tidak hati kita dengan Allah Ta'ala. Ini semua pembentukan dalam ilmu tasawuf khas untuk membersihkan dalaman, supaya kita ada nilaian di sisi Allah Ta'ala. Di sisi makhluk tak ada nilai, tak apa tuan. Satu dunia tak kenal kita pun tak apa, jadi Tuhan terima. Syurga tempat dia. Satu dunia angkat kita, junjung kita, lambung kita, Tuhan tak terima, dalam neraka dibenam di situ. Itu je keadaan dia. Carilah pandangan Allah, jangan cari pandangan makhluk. Ghaib nazaril khalqi ilai bin nazarillah ilai. Ghaib, buangkan pandangan makhluk pada kamu, gantikan pandangan Allah kepada kamu. Itu kaedah gitu. Habis. Wa huma min aini syariatil Muhammadiyah wa tariqatil Ahmadiyah wa man hallani min mahailil muttaqin. Dan kedua ni setengah daripada ain syariat Muhammadiyah, dan setengah daripada tariqah jalan Ahmadiyah, dan kedua ni itu perhentian daripada berapa perhentian orang yang muttaqin. Ya. Allah. Jadi syariat wa tariqah ini merupakan jalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Betul dalam kita Hidayatul Sikit ada kata apa? Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musilah fa syari'atun ka safinatin wa tariqatun ka bahri summa haqiqatun durun wala. Inna tariq ay tariqul mutaba'ah, jalan yang diikut daripada Rasulullah SAW. Syariah, dia ada syariat. Apa makna syariat? Anta budahu, kau sembah akan Allah ay zahiratan. Tu kena kemas ilmu fiqh. Ya. Wa tariqah, dan ada tariqah. Apa tariqat? Antak sudahu, bahawa kamu kasad hanya Allah Ta'ala aja. Yang ketiga dia wal haqiqah. Apa itu hakikat? Ialah antashhadahu, bahawa kamu musyahadah dan syuhud akan Allah Ta'ala dengan batin hati kamu yang telah bersih dengan nur makrifat yang Tuhan beri. Ya, maka dimisalkan pasyariatu kasafinah. Syariat itu daripada kasafinah, seperti perahu. Wa tariqatu kal bahar, dan tarekat itu seperti lautan, maka dikendali atas laut. Hakikat tadi permata mana? Durun wala, permata yang mahal. Duduk mana? Dasar laut. Kita kena tahu, kena jalan, kena selam. Kalau ini menyelam air, yang ini kena menyelam alam nurani dan dengan pimpinan mursyid, insya-Allah dia pergi pada peringkat tajalliat, pembukaan yang maha hebat, yang maha dahsyat, yang maha lazat. Kalau tuan terbuka itu, memang tuan-tuan tengok dunia macam batu. Memang tuan-tuan akan tengok dunia emas apa semua ni macam batu. Sebab dia dah dapat ni lazat. Bila dapat lazat melihat Allah Ta'ala, terpadam segala lazat yang lain. Itu kena ingat. Sama ada syurga di sana atau syurga di sini. Kita ada 2 syurga. Satu syurga di akhirat, yang maklum. Satu lagi di dunia ni syurga ni. Bukan baiti jannati, tu kan. Baiti jannati, rumahku syurga. Dalam buku, dalam peti air tadi harap. Natang syurga pada pak kau kata. Ya, syurga dalam peti air dah harap. Botol derit, botol harap. Ni syurga tu yang disebut dalam Quran. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Disediakan bagi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang takut pada dia 2 syurga.
Akhirat satu ni. Apa syurga dunia? Ialah maqamul ma'rifah al-khassah. Makrifat yang khas. Ya. Bagi kita makrifat ada dua. Satu makrifat bid dalil wal burhan. Dengan dalil dan burhan. Itu ilmu suludin kita belajar. Itu wajib fardu ain. Tak lepas ibadat kita bersangkut. Ya. Yang kedua dia naik bukan dengan dalil burhan lagi tapi bizauq wijdan, sauq syuhud. Tu. Ya, dengan menggunakan rasa dalam pembukaan hijab tu. Yang tu lagi tinggi. Ya. Itu dia panggil masuk di situ dia panggil apa? Jannatul muajjalah. Inna lillahi jannatin fiha la fiha lughurun wala labanun wala asal walakin yatajalla Allahu wa qulubul arifin. Ada bagi Ta'ala tu syurga. Tapi dalam ni tak ada makanan sedap, tidak ada mahligai, tak ada. Yang ada satu je. Tuhan tajalikan pada hati arif billah. Itu pentajalian pada batin hati arif billah, itulah jannatul muajjalah. Tuhan buka dia pum habis dah. Dia punya lazat dan tuan habis. Dia melihat dengan nur dalam ni. Dia lihat dengan mata hati. Sebagaimana dalam syurga besok. Bila dia lihat dengan mata luar dia, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Habis. Yang lain dia tak nak dah. Ya. Dalam hadis kan, dia cerita tuan tes. Tuan bagi nikmat syurga, tuan tanya. Nak lagi tak? Oh, dia rasa inilah nikmat paling hebat. Tuan tunjuk yang lain. Ada lagi. Dia nak lagi tuan. Sampai akhir tuan jadi, lepas ni tak nak. Lepas ni tak nak, ya Allah, nak yang ni. Dia tuan bagi je kan. Tuan tunjuk lain, dia nak lagi. Akhirnya tuan buka. Ya. Bila buka hijab dia dapat lihat dengan cara yang layak dengan kebesaran Tuhan yang laisa kamislihi syai'. Tu kena jaga tu. Ya, dia tengok tapi laisa kamislihi tu dasar kita. Tak serupa Tuhan dengan baharu. Jangan diserupa Tuhan dengan baharu. Ya. Lepas tu tuan nak lagi. Tak nak lagi. Sebab itulah nikmat kemuncak ru'yah. Dalam dunia itulah rahsia dia. Terbuka dia mata dalam, dapat syuhud murakabah dengan Tuhan, musyahadah habis. Bau dia tamam, jadi orang yang zahid. Ini cerita zuhud berlapis-lapis kitab. Bawa kepit-kepit, tambah tanggal bulu ketiak, cerita kepit kitab. Ngaji bab zuhud macam-macam kan. Tak jejak kan. Bolehlah dapat bau-bau sikit-sikit 5-60%. Nak jejak betul tak? Selagi hati dia menghadap makhluk, dia tak boleh. Dan hati tak boleh lepas ikatan daripada makhluk, melainkan dia syuhud dengan Allah Ta'ala. Dia syuhud dengan Tuhan dia, habis terbakar dia. Ya, mahabbah dengan Tuhan, pum, penuh je batin hati dia, hancur yang lain. Nah, dia tak ada heran lagi dah. Tak payah nak cerita, dia tak terasa kan. Sebab tarikan dia dengan Allah Ta'ala terlampau kuat, menyebabkan memadamkan rasa lazat dengan yang lain. Itu kaedah dia. Ya, sebab tu nak pergi situ. Riadah, mujahadah, dia orang suluk, nak buka. Tam, dia duduk situ habis. Tamam. Ya, rehat, serehat-rehat, nikmat senikmat-nikmat. Apa dipandang dia, hati dia karen dengan Allah Ta'ala. Man arafallah syahidahu fi kulli syai'in. Siapa yang kenal betul Tuhan, syahidahu, dia musyahadahkan Tuhan fi kulli syai', dan tiap-tiap apa dipandang. Dia pandang pokok, dia nampak. Dia pandang sana, dia nampak Allah Ta'ala. Dia tengok langit, tengok mana saja. Ya, dia nampak. Nampak apa? Bukan nampak mata kepala. Mantap dengan mata dalam, nur. Mana makrifat. Bukan mata kepala, kufur nanti. Ya. Sebab Tuhan dah larang dalam surah apa? Al-An'am ayat 103, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa latiful khabir. Kamu di dunia tak boleh lihat Allah Ta'ala dengan mata kepala, tapi Tuhan melihat kamu. Siapa kata dia mengatip zikir nampak Tuhan mata kepala, nampak? Sah kapi orang. Melihat bukan mata kepala, nur mata dalam. Murakabah dan musyahadah kehadrat Tuhan, maka dia masuk dan dipanggil gulungan wasilina ilallah. Sampai dah ke batana. Alhamdulillah. Bila sampai situ saja, itu sampai kan? Kata Imam Ghazali dalam Ihya, itu baru start nafsul mutmainnah. Mana orang duduk mutmainnah, orang baru terbuka makrifat. Lepas tu Tuhan buka lagi habis. Tak terhingga-hingga. Kata dalam Sirul Asrar oleh Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Jalani, sampai ke mati tak habis-habis Tuhan buka. Limpahan-limpahan yang cukup banyak Tuhan buka pembukaan futuhat, ya, dan ma'arif yang sangat banyak. Dengan syarat apa? Kosongkan dalam, ya. Farriq galbak minal aghyar baulah yamla'u bil ma'arif wal asrar. Kamu cuci dalam, bersihkan, baru Tuhan penuhkan dengan ma'arif, ma'rifat, asrar, sir yang begitu hebat, ya. Dengan syarat bersih. Ni gelas kan kita nak minum, jangan tuang air, tengok dalam. Walaupun air kami sedap itu kan, tuang tengok ada tai cecak dalam, tak ada kan. Kena basuh dulu. Kan? Ini nasi macam nasi Arab, nasi Jawa, nasi jakun, macam-macam ni. Dan nak ubur dan pinggan, dia tengok pinggan tu kotor lagi kan. Bukan air kencing tikus sebab tu. Tak ada kan, kena cuci bersih dulu. Ya.
Mangkuk tak boleh nak bubur lauk melainkan dia bersih, pinggan tak boleh bubur nasi melainkan dia suci. Begitulah seterusnya bekas. Maksudnya apa? Bekas batin hati ini tak dapat pancaran Tuhan kalau dia tak bersih. Kosongkan bautan penuh. Ya, kita kosong cucikan. Cuci dengan apa? Pertama, taubat kena sungguh-sungguh. Ya, istighfar kena sungguh-sungguh, kena tembak dia dengan zikir supaya dia terang. Ya. Dalam hadis Nabi kata apa? Alaika bitaqwallah fa innahu jima'u kullil khair wa alaika bizikrillah wa tilawati kitabih fa innahu nurun lak. Maknanya kamu kena lazim bertakwa sebab dia menghimpunkan segala kebaikan dunia akhirat, dan kamu kena banyakkan zikir dan membaca Quran sebab ia nur bagi kamu. Bila kita baca itu hati terang. Dengan terangan nur tu dia mudah memandang. Sebab dalam perjalanan kerohanian kita berjalan dengan nur. Faham tuan Ni nur tak kenal, dia kenal Nur Kumalasari. Nur kena kenal tuan. Ya, sebab dalam kitab Hikam Ibn Atta disebut Al-Anwar. Itu jamak dari kalimah nurun, nur, anwar. Al-Anwar matayal qulub wal asrar. Nur ni ialah mataya, jam'u matiyah. Mana kenderaan bagi segala roh dan sir kita. Al-Anwar matayal qulub, dia kenderaan bagi hati, segala hati. Ya, ayat matayal qulub wal asrar dan segala sir. Nur tu kenderaan dia. Itu panjang cerita kan. Lepas tu dia kena masuk suluk. Dia masuk suluk macam-macam pancaran nur dia tahu, dia kenal lah. Nur mana nak berjalan ke mana. Daripada latifah hati dia tadi, latifatul qalbi, latifatul roh, latifatul sir, latifatul khafi, 7 lataif masuk banyak, ada banyak lagi giat maksudnya. Boleh banyak bukit. Insya-Allah ada petunjuk Allah Taala, mudah-mudahan tuan bukakan ya. Siapa berjejak sebelum dia mati, bahagialah bertuah mak dia mengandung melahirkan dia. Kalau tak berjejak, rugi besar gitu. Apa berjejak? Dan Hikam kata apa? Madzal ladzi wajada man faqada wa man ladzi faqada man wajada. Laqad khaba man radiya dunaka badaran. Ya. Madzal ladzi wajada man faqada. Apa kehasilan seorang punya hidup? 70, 80 tahun, 100 tahun hidup dia, apa hasil dia? Apa dia? Madzal ladzi wajada man faqada, ay faqada syuhudak. Syuhud ke Tuhan, musyahadah tak jejak sampai akhir. Rugi serugi-rugi kan. Sebaliknya wa man ladzi faqada man wajadak ay wajada syuhudak. Apakah keluputan orang yang dapat ini benda? Ini benda pembukaan ma'arif, makrifat dia dapat walaupun orang tak kenal dia. Ya, ini benda dapat, maka berjaya hidup dia. Maka laqad khaba man radiya dunaka badalan, rugi serugi-rugi orang yang menukar makhluk dengan Tuhan. Dia beradab pada makhluk, dia tak beradab pada Allah. Dia kenal makhluk, dia tak kenal Tuhan. Dia mahabbah pada makhluk, dia tak mahabbah kepada Allah Ta'ala. Oh, ni serugi-rugi manusia. Maka jalan tasawuf, dia nak apa? Nak bina benda ni lah. Supaya sampai ke ada ma'arif, ma'rifat yang sebenarnya Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum insyaAllah. Dan semakal, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin ma'ala. Alhamdulillah.